Record jap ya. Okey, dah record. Adam sempat ke makan? Nofarha, Batrisha sempat makan ke? Ryan, dah sarapan balik dah? Adam sempat aje. Setengah jam kot, mesti sempat. Korang ada apa-apa program lepas ni? Lepas bengkel ni nak pergi jalan mana-mana ke? Ada? Nak pergi kenduri kendara? Ataupun nak balik kampung ke? Ataupun macam mana? Ada? Ke tak ada sangat? IOI mana tu hari? IOI Puchong ke? IOI Putrajaya? Hari duduk mana hari? Hari duduk Puchong ke? Puchong semalam tadi meriah Sepang. Oh, lagi Sepang. Malam tadi tempat cikgu ada jugalah bunyi mercun kan di Pawali. Cikgu rasa dekat Puchong mestilah banyak mercunnya kot sampai pagi, betul tak? Di Pawali sampai pagi kan. Okay guys, so hari ni sesi kedua ni kita nak masuk teorem Pythagoras. Pythagoras namanya. Nama-nama orang lah biasanya zaman-zaman dulu kan. Macam manalah dia boleh mencipta ya. Dia boleh terfikir untuk membuat benda-benda seperti ini. Hebatlah mereka ni. Okay. So, teorem Pythagoras ni sebenarnya dia cerita untuk apa? Dia bercerita mengenai segitiga. Dan segitiga ni hendaklah bersudut tegak macam ni. Bersudut tegak macam tu. Okey. Jadi cikgu lebih suka conteng dekat sini guys. Supaya kita nampak sikit. Sudut segitiga bersudut tegak. Sudut tegak ni macam ni. 90 darjah. 90 darjah namanya sudut tegak. Kalau segitiga yang tak ada sudut tegak, tak boleh pakai teorem Pythagoras. Jadi teorem Pythagoras ni hanya untuk segitiga bersudut tegak. Tak kisahlah tegak dia terbalik macam ni ke. Mungkin macam ni ke, tak kisah. Tapi yang pasti kena ada salah satu sudutnya 90 darjah. Okey guys, boleh? Okay, kejap guys, cikgu nak ambil kalkulator sekejap. Okey, so apa yang perlu kita tahu? Untuk teorem Pythagoras, segitiga 90 darjah, yang pertama korang kena tahu sisi manakah yang paling panjang. Okey, katalah cikgu buat A, B, C. Okey, sisi manakah yang paling panjang guys? A ke B ke? Ari kata A ke C. Betul. Jadi inilah sisi yang paling panjang. Ni, paling panjang ni. Okey, kenapa cikgu highlight dia paling panjang? Sebab apa Ari? Cikgu kata dia paling panjang. Apa yang cikgu nak cerita ni? Yang paling panjang namanya apa? Yang paling panjang namanya hypotenuse. Yang paling panjang namanya hypotenuse. Bukan hippopotamus, bukan. Hippopotamus tu badan air kan. Ni hypotenuse. Jadi akan datang cikgu tak panggil lah dia paling panjang. Cikgu akan panggil dia sebagai hypotenuse. Jadi hypotenuse ni garis sisi yang paling panjang. Jadi bila dapat segitiga 90 darjah, first step korang kena cari yang paling panjang. Yang paling panjang mesti yang sengit tu. Namanya hypotenuse. Hypotenuse pula. Hypotenuse. Okey. Jadi daripada sini satu lagi tip dia adalah dia sentiasa bertentangan dengan sudut 90 darjah. Maksudnya kalau macam ni, ini 90 kan, dia sentiasa bertentangan. Jadi inilah hipotenus kita. Faham tak guys?
Kalau macam ni, nampak tak? Inilah bertentangan kita. Okey, boleh terima? Jadi hipotenus tu sentiasa yang paling panjang satu dan sentiasa bertentangan dengan sudut 90 darjah, sudut tegak dia. Okey, Batrisya sampai sini? Senang kan? So, cikgu ulang ya. Untuk teorem Pythagoras, syarat pertama mestilah segitiga bersudut tegak. Segitiga yang bukan bersudut tegak tak boleh. Yang kedua, paling panjang namanya hipotenus. Okey, itu yang pertama. Jadi kita pun jawablah soalan ni. Okey. So dia kata sisi yang terpanjang adalah KM. Sisi yang bertentangan dengan sudut tegak ni, bertentangan sudut tegak juga KM. Dan sisi itu dikenali sebagai hipotenus, iaitu KM. Jadi mukadimah kita cerita pasal hipotenus sahaja. Okey, dah faham? Cikgu nak move yang berikutnya. Okey, hipotenus, teorem Pythagoras, adik. Nanti abang dia, korang akan belajar trigonometry. Trigonometry tu abang kepada teorem Pythagoras. Jadi sebelum kita belajar trigonometry, kita kena hadam dulu teorem Pythagoras ni. Okey, soalan yang pertama, kenal pasti dan nyatakan hipotenus bagi setiap segitiga bersudut tegak. Okey, yang pertama, manakah hipotenus dia, guys? Kalau salah tak tahulah. Yang pertama, R. Yang kedua, apakah hipotenus dia? Yang kedua adalah C. Senang lagi. Yang ketiga pula, apakah hipotenus dia? Tiga ni ada dua ni segitiga. Kita ada dua segitiga. Segitiga pertama, segitiga kedua. Mana satu? X dan juga Y. Kita ada X dan juga kita ada Y. Jadi ada dua lah kat sini. Okey, betul. Okey, jadi maksudnya yang ni senang lagi lah ya. Okey, lengkapkan hubungan antara sisi-sisi bagi setiap tiga segitiga bersudut tegak berikut menggunakan teorem Pythagoras. Kita nak lengkapkan dia. Okey, teorem Pythagoras ni macam mana? Jom kita check balik kita punya segitiga yang cikgu lukis tadi ni. Buat barulah, buat baru. Okey, dalam teorem Pythagoras kita kena ada formula dia. So, apakah formula dia? Ni nak tahu ni. Yang paling panjang hipotenus. Okey, yang paling dua ni cikgu panggil dia sebagai A dan B sahaja. A dan B sahaja. Okey, A dan B sahaja. Jadi kat sini, apa yang perlu kita buat? Kalau kita nak cari H, kita mesti letak A tambah B kat belakang. Okey, lepas tu barulah letak kuasa. Kalau nak cari panjang H. Kalau nak cari panjang A, kita akan letak H tolak B. Baru letak kuasa. Kalau nak cari B, mesti H tolak A. Okey, jadi kat sini kan yang tambah ni hanya untuk cari yang paling panjang sahaja. Nak cari yang pendek, kita tolak. Dia tolak ni untuk cari yang pendek ni. Okey tak guys? Faham tak sekarang? Boleh terima? Batrisya okey ke? Okey boleh kita belum kira lagi ni. Ni baru mukadimah. Okey, jom kita check. Yang pertama, kita nak cari PR. PR kat sini ni. Okey, ni paling panjang kan? Jadi kita kena cari paling pendek.
tambah paling pendek. Jadi PQ tambah dengan PR. Jadi ini kena kuasa 2 jugalah. Okey, boleh. Macam tu aja. Okey, KM paling panjang. Jadi kita boleh buat KL kuasa 2 tambah LM kuasa 2. Okey, lagi. Bawahnya pun sama, ST. ST mana? ST ni pendek guys. Ingat pendek, mesti panjang dulu. Tolak. Okey, boleh tak? Okey. TR ke RT ke tak kisahlah, mana-mana boleh. Okey, nak tanya apa tak sekarang ni? Jadi nak cari yang pendek, tolak. Nak cari yang paling panjang, tambah. Okey, AB. AB ni kira pendek. Jadi yang paling panjang kita C kuasa 2 tolak BC kuasa 2. Sampai di situ dulu. Cikgu open kepada soalan. Ada apa-apa tak kemuskilan sebelum kita buat pengiraan? Okey, jadi basic dia macam tu lah untuk pengiraan kita. Okey, kalau tak ada, cikgu nak move dia punya pengiraan yang berikut. Okey, now. Dekat sini dia nak cari nilai X. Ingat, X tu paling panjang guys. Jadi kita akan buat 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, boleh? Okey. Jadi kita teruskan lagi guna kalkulator je. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat berapa guys? Ataupun kita settlekan satu-satu. 8 kuasa 2, 64. 6 kuasa 2, 36 pun boleh. Dapat berapa Batrisha? 64, 36 dapat 100. Adakah ini jawapan akhir kita? Ini ke jawapan akhir guys? Betul ke? Tak. Tidak. Sebab dia ada kuasa dekat situ. Jadi macam mana hilang kuasa? Kita baru belajar rumus algebra tadi. Jadi kalau kuasa kita pindahkan, dia akan jadi punca kuasa. Dapatlah X. Okey, punca kuasa tu kat mana? Kalkulator kita. Punca kuasa kita dekat sini, nampak tak? Ni punca kuasa 2. 100. Dapat berapa guys? Dapat 10. Okey, komen sikit. Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Zaki dah terror ni bab ni. Batrisha macam mana? Marisa okey ke? Farhan okey je ni. Arik okey Arik? Arik mesti dah okey. Umairah nak komen apa-apa? Arik 10 hari. Betul. Sama okey. Good. Okey, Batrisha pun okey. Kalau dah okey, jadi kita nak teruskan lagi soalan yang kedua. Dia minta kita cari X. X kat sini pendek guys. Panjang kita 15. Okey, mulakan. Kalau pendek ingat, kita kena tolak ya guys. Okey, mulakan. Cari. Berapakah nilai X? Dapat, sila komen.
Okey, jadi jawapannya 12 ya. Okey. Nanti cikgu nak tunjuk cara pantas guys. Cikgu nak tunjuk lagi cara pantas. Ini cara-cara yang biasa kan. Kita nak tunjuk cara pantas. Okey, Batrisha sama tak jawapannya? Dapat sama tak Batrisha jawapannya? Okey, kalau macam tu cikgu nak tunjuk cara pantas ya guys. Okey, nampak tak kat sini? Pendek kan? Jadi X kuasa 2 sama dengan 12 20 lah paling besar. 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey. Apa yang cikgu nak cakap sekarang ni, kuasa ni kan cikgu pindah siap-siap guys. Cikgu akan buat macam ni terus. Okey. Macam mana? Batrisha boleh faham tak? Cikgu pindah siap-siap dari awal. Boleh faham tak? Boleh? Boleh ya? Boleh kan? Boleh kan? Kalau boleh, cikgu tak nak pakai yang atas ni. Cikgu terus pakai yang ini terus. Okey. So, apa yang cikgu nak cakap ni? Dapat yang itu, ambil kalkulator. Okey, kita tekan punca kuasa. Okey, kalau korang guna kelas WIS. Kalau korang guna kelas WIS, korang tekan je lah kelas tu macam ni. Okey, berapa orang yang macam cikgu ni guys? Berapa orang yang pakai macam ni? Cuba komen sikit. Ramai tak? Berapa orang yang pakai kelas WIS macam cikgu ni? Arik tak pakai? Nur Farha pakai tak? Batrisha? Kawan-kawan lain dia pakai tak ini? Tak pakai? Okey, kalau macam tu banyak pakai yang dekat kalkulator, dekat cikgu punya komputer kan? Ramai yang macam komputer kan? Okey, kalau komputer macam ni, cara dia adalah korang masuk tu, korang kena tulis bracket dulu. Masuk tu, korang kena tulis bracket. Bermaksud kat sini kan, kena bracket lah ni. Okey, lepas tu korang masukkan nilainya 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 tutup bracket. Nah, korang terus dapat 16. Faham tak guys? Jadi, korang tak payah nak buat panjang-panjang. Terus korang dapat 16. Okey, komen. Boleh faham tak? Jadi tak payahlah kita buat panjang-panjang macam ni. Tapi kalau untuk permulaan tu mestilah kena buat. Ni cikgu tunjuk tip je lah. Ni jalan kerja ya. Bila kita masuk form 3 dan ke atas form 4, form 5, biasanya kita terus pakai ni je. Kita terus pakai ini sahaja. Okey, boleh? Okey. Jadi korang belajar dua perkara lah. Yang pertama, jalan yang biasa kita gunakan. Yang kedua, terus kita buat shortcut. Guna sekali je pada kalkulator. Okey, dah ya? Pastikan bracket kena ada ya. Bracket kena ada. Tak ada bracket, tak boleh. Kalau tak ada bracket, tak boleh. Korang dapat jawapan lain nanti. Okay, now kita nak cari nilai Y. Soalan ni minta kita cari nilai Y. Okay, apa-apa pun kita baca dulu kehendak maklumat yang ada. Okay, kalau Y kita nampak ini segitiganya. Jadi, adakah kita mempunyai cukup maklumat? Maklumat kita cukup tak? A dengan B ni ada tak maklumat kita guys? Maklumat apa yang kurang cukup? Antara A dengan B, maklumat apa yang kurang cukup? Maklumat A ada, Batrisha. Maklumat A 12 ada. Maklumat B tak cukup sebab dia bagi 4 dekat atas. Dekat bawah ni tak ada, Batrisha. Jadi B ni tak cukup. Okey Batrisha, faham tak?
Jadi segitiga kita ni B tu tak cukup. Okey. Jadi bila dia tak cukup, kita terpaksa cari dulu segitiga yang kecil. Sebab kita nak cari B dekat sini. Ini kita punya haze kita dah ada. Yang kecil tu lah. Faham tak? Boleh? Jadi kita cerita pasal segitiga yang kecil dahulu. 12, 13. Jadi nak cari kat sini kan? Terus kita buat punca kuasa. Nak cari yang pendek tau. Jadi terus kita buat panjang tolak pendek. Terus guna kalkulator guys. Berapa korang dapat? Cuba terus guna kalkulator. Berapa korang dapat? Punca kuasa. Jangan lupa bracket dulu. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 tutup bracket. Okey, berarti Syah dapat apa? Sama tak dengan cikgu dapat 5? Okey. So, kat sini 5. Bermaksud B yang pertama ni, kita dapat dia 5. Therefore, 5 tambah 4, kat sini 9 lah. Barulah dapat. 9 dah ada? Okey. Jadi sekarang ni barulah kita cari segitiga yang besar tu. Jadi sini 12. Okey. Sini Y nak cari. Sini 9. Okey, now kita nak cari Y. Y tu yang paling panjang ya guys. Ingat kalau paling panjang mesti tambah. 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Okey, bantu cikgu seorang guys. Guna kalkulator terus. Berapa korang dapat? Ryan dapat 15. Okey, Batrisha cuba tekan kalkulator dapat apa sama tak macam Ryan? 15 juga. Dah pandai guna kan? Jangan lupa kawan-kawan lain bracket dulu ya kalau nak guna kalkulator. Jadi terus kita dapat 15. Jadi Y kita ni 15. Ingat dia paling panjang tau. Logik tak? Logik. Sebab 12 pendek. 9 pendek. Automatik 15 ni panjang lah. Logik lah tu. Jawapannya panjang sikit daripada yang biasa. Dan nampak kan macam mana teorem Pythagoras ni membantu kita menyelesaikan masalah segitiga bersudut tegak. Dapatlah nilai Y. Okey. Soalan guys, soalan sebelum cikgu masuk kepada nombor 2. Soalan, ada apa-apa nak tanya tak? Walaupun benda ni asas, kita akan guna dia pun sampai form 5 penggunaan dia. Cuma kita tak nampak lah bila form 5 tu dia akan campurkan bab ni, teorem Pythagoras ni dengan bab-bab lain. Form 4 dengan form 5 ada banyak bab segitiga nanti. Segitiga tu dia akan masukkan dalam bab-bab yang lain. Jadi automatik kita akan gunakan teorem Pythagoras ni dalam banyak bab. Okay, now soalannya nak cari Y. Kita tengok dulu. Cukup tak maklumat dia? Okey, nak cari Y. H kita ada. Ni kira A lah nak cari. B kita ada maklumat tak B ni? Ada tak B ni maklumat kita guys? B ada maklumat tak? B tu tak ada maklumat. Bila tak ada maklumat, maksudnya kita kena cari dulu maklumat dia dengan menggunakan segitiga yang kecil tu dulu. Guna segitiga yang kecil tu. Sini 10, sini 6, maka kita kena carilah kat situ. Ingat tu paling pendek ya guys? Tolak. Okey, cuba korang guna kalkulator. Berapa dapat? Punca kuasa 2. Guna kalkulator, jangan lupa bracket.
Tolak 6 kuasa 2. Adam dapat 8. Okey, Batrisya dapat berapa? Ryan dapat 8 tak? Seorang lagi confirm boleh tak? Cikgu tak. Malas pula nak tekan kalkulator. Seorang lagi guys, boleh confirm 8 ke? Batrisya 8. Betul, Ryan pun sama. Okeylah. Cikgu bersetuju 8. Dah dapat kat situ. Okey, bila ada tanda 2 macam ni, menunjukkan dianya adalah sama. Jadi 8, 8, 16. Barulah kita buat yang besar. Jadi sini 16, sini Y, sini 20. Kita nak cari Y. Jadi Y tu pendek je guys. Ingat pendek, mesti tolak. Jadi besar, besar, tolak kecil. Okey, mulakan guys. Guna kalkulator, jangan lupa kita bracket. Okey, berapa dapat nilai dia? Adam dapat 12. Okey, kawan-kawan confirm seorang? Sama macam Adam tak? Amy 12 juga. Okey, jadi confirm aja 12. Logik tak 12? Logik. Logik lah sebab dia kurang daripada yang paling panjang. Okey, Batrisya dapat sama. Nampaknya kita dah ada peningkatan lah tu. Peningkatan dari segi kefahaman dan juga cara menyelesaikan masalah. Okey, tahniah. Okey, now kita nak masuk soalan ni adalah soalan T4 ya. Kita nak masuk soalan T5 pula. P5. Okey, P5 ke atas biasanya soalan aplikasi lah, soalan bentuk ayat dan soalan aplikasi harian. Okey, kita baca sikit ya. Rajah di sebelah menunjukkan dinding berukuran 16 darab 12. Okey. Encik Tan perlu menambah satu lagi pendakat berpenjuru pada dinding itu. Berapakah jumlah panjang pendakat berpenjuru? Ni warna biru ni. Penjuru tu maksudnya, inilah maksudnya perpenjuru. Perpenjuru tu antara penjuru dengan penjuru. Tanya pula nanti macam mana pula penjuru tu. Contoh je buat supaya nampak. Okey, katalah kita ada pentagon. Pentagon ni kan, ada berapakah perpenjuru dia guys? Jadi ingatlah kita ambil setiap penjuru, kita kena satukan dia. Satu penjuru, dua perpenjuru, 3, 4, 5 perpenjuru. Faham tak? Itu maksudnya perpenjuru. Okey. Soalan yang asal dah ada satu perpenjuru. Dia nak satu lagi perpenjuru. Itulah maksud soalan ni. Okey, faham tak? Jadi penting kita kena faham soalan. Tak faham soalan, tak boleh buat. Korang skip lah soalan tu. Sebab kita tak faham soalan. Soalannya, berapakah jumlah panjang pendakat penjuru? Maksudnya yang biru tu lah panjang dia ni. Jadi kalau kita boleh buat, kita buatlah segitiga, keluarkan dia. Sini 16, sini 12. Jadi sinilah kita punya H. Okey, mulakan sekarang guys. Berapakah H dia? Okey, Batrisya cuba kira. Apakah nilai H ni? H ni paling panjang tau. Kalau paling panjang mesti tambah. Okey, Batrisya dapat apa? Amy dapat 20. Okey, kawan-kawan seorang confirm?
Arik 20. Okey, Adan 20 juga. So, jawapannya adalah 20. Adakah kita menjawab soalan? Dia nak jumlah. Jumlah maksudnya kita ada dua ni. Penjuru kita ada dua. Oleh itu, 20 meter ni, kita darablah 2. Jadi jumlahnya adalah 40 meter. Jadi inilah kita punya jumlah pendakap. Okay, faham tak guys? Kalau dia nak pendakap sahaja 120, disebabkan kat sini ada perkataan jumlah. Jadi kita tambah kedua-duanya. Okey, Arif boleh faham tak? Kalau kita sampai di sini saja, betul ke? Betul, cuma tak dapat makan penuh je lah. Still lagi okey kan? Still lagi okey. Okey, soalan guys. Nak tanya apa-apa tak soalannya? Okey, boleh cikgu move? Soalan kedua. Okey, ni T6, kebat. Okey, Raja Rosli mengambil bahagian dalam satu pertandingan mencari harta karun. Okey, dia menggunakan peranti GPS menunjukkan bahawa berada pada 40 meter dari kedudukan harta karun. 40 meter. Okey, bayangkanlah mungkin harta karun kita kat sini. Mungkin dia berada dekat sini. Contohlah ni ya. Allah tak cantik. Mungkin kat sini dia ada 24 meter. Contoh saja. Ke arah barat. Dan GPS itu sekarang menunjukkan bahawa harta itu berada di selatan. Selatan tu kat bawah lah. Tempat dia berdiri. Berapakah jauh dia perlu ke selatan untuk mencari harta karun itu? Okay, sorry. Sekejap. Aku cikgu baca balik. Cikgu salah faham ke? Dia berjalan ke arah barat. Oh, ke arah barat. Okey, korang belajar geografi kan? Timur, barat, selatan, utara. Okey, katakanlah dia duduk kat sini. Maka dia bergerak ke barat. 24. Okey. Yang pertama faham? Okey, ke arah barat. Okey, sekarang menunjukkan bahawa harta itu berada di selatan. Berada di selatan. Dari tempat berdirinya. Berapa jauhkah dia perlu mencari harta karun tersebut? Jadi sini 40 guys. Dia berada 40 daripada harta karun. Jadi siapa nama dia ni? Rosli. Sekarang macam mana? Soalannya dah faham belum? Barulah kita faham soalannya. Okey, boleh. Jadi kalau kita rasa tak faham soalannya, apalah soalan baca pun tak faham, korang skip je. Cari soalan yang kita faham dulu, baru boleh buat. Tak faham, tak boleh. Okey, sekarang kita nak cari yang X. Okey guys, cuba cari X. X tu yang pendek kan? Okey, cikgu bagi masa 1 minit je. Siapa dapat, komen. Berapakah nilai X? Okey, Hari dapat apa? Dapat tak?
Kawan-kawan lain dapat tak? Batrisya dapat? X tu panjang ke pendek? Amy dapat 32. 32. Okey, kita check. Betul tak 32? Mungkin betul. X tu pendek ya? Kalau pendek, automatik kita tolak. So, 40 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Cuba guna kalkulator guys. Dapat berapa? Ada, dapat 2. Dua-dua sama, 32. Okey lah tu. Kalau dua-dua sama tu menunjukkan bahawa X ni panjangnya 32 meter. Okey, Batrisya macam mana? Sama tak jawapannya? Batrisya lah tu ya? Batrisya sama lah tu. Okey lah tu, nice. Okey, good. Okey, kita move lagi. Okey, ni mencabar sikit. Mencabar banyak ni. Okey, sebuah drone berlepas terbang dan mendarat seperti yang ditunjukkan. Dia terbang, dia mendarat. Okey. Cari jarak mengufuk drone itu dari kedudukan mula ke kedudukan tamat. Mengufuk. Mana mengufuk? Ni mengufuk ni. Berapakah panjang ni? Itu maksudnya. Jadi macam mana nak buat ni ya? Jom kita check dulu. Kita ambil idea. Okey, sekarang ini dah ada guys. Ini dah 8, betul tak? Okey, yang belum ada lagi apa? Yang belum ada lagi dekat sini. Dan satu lagi yang belum ada adalah dekat sini. Jadi ada 2 yang tak ada. Faham tak? Okey, now kita cuba buat yang biru dulu. 10. Berapa sini guys? Sini adalah 8. Jadi inilah kita punya X yang pertama. Okey, cuba cari X guys. Berapa korang dapat? X ni paling pendek ya. X ni pendek, tolak. Okey, mulakan. Berapakah X yang korang dapat yang pertama? Ada dapat 6. Kawan-kawan lain dapat 6 tak? Amy dapat 6 ke? Cikgu tunggu seorang je confirm Amy dapat sama 6. Okey, jadi X adalah 6. Okey, kita kira yang hijau pula. Hijau tua dia. Masuklah maklumat dia. 17, 8. Ini kita anggap dia sebagai Y. Y pun pendek. Dia tolak juga. Okey, berapa dapat Y? Batrisya dapat 15. Kawan-kawan lain ada sama? Confirm seorang? Okey, 2 orang sama. Betul lah tu. Jadi kat sini 15. So, berapakah panjangnya? Barulah kita kira 6 tambah 8 tambah 15. Ini namanya mengufuk ya guys. Kalau mencancang tu straight lah. Mengufuk tu dia mendatar. Jadi jumlah mengufuk dia dapat 29. Betul tak? Ha, 29 meter. Hashtag jangan buat lah. Macam tu je lah. Nak kata susah pun taklah susah kan. Cuma yang pertama nak faham soalan. Yang kedua nak dapatkan maklumat. Maklumat apa yang ada. Nombor apa yang ada. Jadi kalau yang mula-mula tak faham soalan dah, skip je. Kalau faham soalan, nak cari maklumat pula. Baru boleh buat. Selalu juga pesan, tak faham soalan, kita skip. Kita nak jimatkan masa kita. Okey, nampak gayanya korang dah makin mahir. Jadi kita teruskan lagi soalan yang
makin mencabar. Okey, dan apa sekarang ni? Apa ni? Tentukan sama ada start segi berikut adalah... Oh, okey. Sekarang ni, dia tak bagi sudut kita ni. Adakah dia 90 ataupun tak? Kalau dia 90, maksudnya dia bersudut tegak. Sekarang ni kita nak pastikan dia ni bersudut tegak ke tak? Korang rasa dia ni bersudut tegak ke tak, guys? Cuba bagi masa korang lu fikir. Bersudut tegak ke tak? Dia tak beritahu ni. Okey, apa pendapat Zaki? Adakah ianya bersudut tegak ataupun tidak? Okey, Batisha kata bersudut tegak. Zaki kata ya kot. Okey, kita confirm dia. Macam mana nak confirm? Ingat formula tadi, paling panjang kuasa 2 sama dengan pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2 mesti sama. Jadi dekat sini H kita 20 ya guys. Sama dengan 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Cuba korang try buat. Sama tak guys dapat? Adakah sama? Kedua-duanya 400? Sama tak? Kalau dia sama, menunjukkan bahawa ianya bersudut tegak. Jadi dia adalah segitiga bersudut tegak. Faham tak? Jadi kita kena buktikan. Tak boleh kata ya ataupun tidak. Kita kena buktikan. Ni kalau sama ni menunjukkan ni terbukti. Okey, faham tak? Boleh terima? Batisha macam mana? Okey. Kita kena buktikan dia. Okey lagi, jom. Nombor 2. Adakah ini bersudut tegak, guys? Okey, mulakan. Okey, Batisha kata tidak. Okey, kawan-kawan lain macam mana? Ya ataupun tidak? Manakah yang paling panjang? 25 kuasa 2. Pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2. Sama tak? Tak sama? 25 kuasa 2 dapat berapa? Jom kita check kat sini lah. Nampak sikit kan? Kita tunjukkan kawan kita sikit. 25 kuasa 2 kita akan dapat 625. Okey, sini pula kita check. 7 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Dapat 625 juga. Sama kot. Bila sama, ianya bersudut tegak. Okey, boleh? Okey, Batisha faham tak? Sama. Jadi ianya adalah segitiga bersudut tegak. Okey, Batisha macam mana? Boleh faham ya Batisha ya? Dia kena kiri kanan sama bersudut tegak. Kiri kanan tak sama nilainya tak boleh sudut tegak lah. Okey, tak apa. Kita try lagi. Okey, yang ini macam mana pula? Cuba korang tengok. Adakah ianya bersudut tegak? Paling panjang. Pendek kuasa 2. Okey. Ya ataupun tidak? Sama tak? 21 kuasa 2. 441. Tidak Ari tambah kuasa 2 tambah nanti aku dapat 388. Dia tak sama guys. Tak sama maksudnya bukan segitiga bersudut
tegak. Jadi dianya bukanlah segitiga bersudut tegak. Okey. Begitu. Empat satu. 21 kuasa 2 Zaki. Tak dapat? Ke dapat lain? Dapat apa? 21 kuasa 2. 4/1 dapat je Zaki. Kau dapat lain? Okey. Kuasa 2 je. Okey dah, sila move jadi dia tak sama, bukanlah bersudut tegak. Itu adalah pembuktian. Okey, sekarang ni kita nak masuk lagi soalan P5. Okey, apa-apa pun cikgu selalu pesan, baca soalan. Pastikan soalan kita faham. Tak faham, tinggal buat soalan lain. Okey, jom. Okey, now raja di sebelah menunjukkan sebatang bendera berukuran 2.4 meter. Seutas dawa diikat ukuran 2.5. Okey, dah dekat situlah 2.5. Lagi apa lagi? Di hujung tiang itu. Dan satu lagi hujung dawai dipacak pada dekat bawah iaitu 0.7. Adakah tiang bendera itu berdiri tegak? Tegak tu maksudnya adakah dia bersudut tegak? Okey, buktikan. Ya ataupun tidak. Okey Zaki, ya ataupun tidak? Ya ataupun tidak? Buktikan. Amy kata ya, jom kita check. Okey, ingat paling panjang dekat depan sama dengan pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2. Ya Zaki dapat sama? 2.5 kuasa 2 dapat apa? 6.25. Betul Ini pun 6.25. Berarti saya dapat sama dua-duanya sama. Jadi terbuktilah. Jadi ianya adalah jawapannya ya. Okey, tiang ini bersudut. Okey, berdiri dengan tegak lah kan? Didirikan dengan tegak. Itu sahaja. Okey, jom. Kita buat lagi. Okey, raja di sebelah menunjukkan taman berbentuk segitiga. Tengok ada taman yang bentuk segitiga. Adakah taman itu bersudut tegak? Okey guys, buktikan. Bersudut tegak ataupun tidak? Sila kira.
Amy kata tidak. Kawan-kawan lain? Arik pun tidak. Ryan pun tidak. Jom kita buktikan. 200 kuasa 2, 140 kuasa 2 tambah 160 kuasa 2. Berapa dapat? 200 kuasa 2 apa? Alamak. Sekejap ya. Dapat 40,000. Wah, banyaknya. 140 kuasa 2 tambah 160 kuasa 2. Tak sama guys. Tak sama. Jadi dia yang tak sama. Tak sama maka taman ini tidak mempunyai sudut tegak. Tidak mempunyai sudut tegak. Bagus. Betul Batrisha. Macam itulah nak buat pembuktian. Okey lagi. Okey, Rajah menunjukkan sebuah gelanggang. Panjang lebar perpenjuru. Okey, dia bagi perpenjuru ni. Perpenjuru ya guys. Ni perpenjuru namanya. Perpenjuru ingat. Antara penjuru dengan penjuru namanya perpenjuru. Masing-masing 15 lebar. Okey, soalannya. Tentukan sama ada gelanggang itu berbentuk segi empat tepat. Okey, kita nak check. Betul tak ni? Okey, buktikan. Ya ataupun tidak. Okey, Batrisha macam mana? Adakah terbukti ya? Jawapannya ya. Bermaksud 17 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2. Ni ya Okey lah kalau ya. Amy pun ya. Okey, juga percayalah korang. Semua dah ya. Tu antara asas untuk teorem Pythagoras. Ya guys? Jom kita pendalami lagi kita punya soalan. Okey. Nyatakan hypotenuse. Soalan senang sangat ni. Okey, cuba tengok yang A. Apakah hypotenuse dia? Komen sikit. Apakah hypotenuse dia? DF. Betul. Okey, 2. Apakah hypotenuse dia? PR. Ingat, sentiasa yang paling panjang ataupun bertentangan dengan sudut 90. Kalau confused nak tengok mana yang paling panjang, tengok 90. Bertentangan. Okey, kita baca. Kita faham soalan dulu sebelum kita menjawab soalan faham ni, kita faham dulu. Okey, so soalan dia nak apa sekarang? Rajah menunjukkan sebuah replika layang-layang KLM, KM dan LN. KM mana? KM dan juga LN. Ialah bilah buluh. Okey, nak cakap tu je lah, tak ada apa pun. Lagi bucu-bucu KLM diikat dengan sutah dawai. Okey, jadi dekat atas ni tak ada maklumat banyak. Dia cerita saja, tak apa, abaikan. Cari panjang dalam cm dawai itu. Okey. Dia pakai dawai ya. Semua dia pakai dawai. Patutnya pakai tali, dia pakai dawai pula. Jadi kita nak cari ni panjang dawai ni semua ni. Nak cari parameter dia lah. Jadi jom kita cari idea dulu. Macam mana nak cari ni ya.
Yang pertama nampak tak 21 ni? Dekat sini. 45 dekat sini. Masuk dulu. 28 dekat sini. Benda-benda yang kita nampak boleh masukkan dulu. Okay, now kita pergi step yang seterusnya. Cuba kita cari panjang yang biru ni dulu. Okay, mulakan guys. Berapakah panjang yang biru tu? Cikgu bagi masa 30 saat je. Panjang KL tu hypotenuse dia paling panjang. Okay, berapakah panjang dia? Mulakan sekarang. Okay, Batisha dapat apa, Batisha? Warna biru dapat berapa? Amy dapat 35. Seorang lagi boleh confirm tak, Amy? Amy punya jawapan. Sama. Batisha pun sama? Okey, 35. Nice. Jadi sini 35, sini pun 35 jugalah sebab dia sama panjang. Okay, now kita cari yang hijau pula. Okay guys, mulakan. Okay, dapat yang hijau, sila komen. Berapa jawapan korang? Amy dapat 53. Seorang lagi confirm? Batisha confirm kan dapat tak? Sama 53 macam Amy. Sama juga Okey, bagus 53. Okey, oleh itu sini pun mesti 53. Dah. Kita campurlah semua sekali ni. Jadi oleh itu 35 tambah 35 tambah 53 tambah 53. Berapa dapat semua sekali panjang dan Y-nya? Satu tujuh enam ya, cikgu pakai Amy punya lah. 176 cm. Tada, dah siap. Okey dah, cikgu nak move lagi. Okey, C. Okey, dah tentulah makin mencabarlah kan. C dia kata apa tu? C rajah di bawah QRS ialah garis lurus. Okey. Cari nilai X tambah nilai Y. Okey. Korang rasa mana dulu senang? Nak cari X dulu ke nak cari Y? Mana-mana boleh ya.
Mana-mana boleh. Okey, kita cari X dululah. Okey, jom. Kita asingkan dia supaya kita nampak dengan lebih jelas. Okey guys, cuba cari nilai X. Mulakan. X tu paling panjang guys. Okey, dapat X, komen. Sepuluh. Okey, 10. Kawan-kawan lain dapat sama tak 10? Sama. Okey, nice. Jadi, X kita adalah 10. Okey, now kita cari pula yang Y, yang besar ni. So, 17, 8. Nak cari Y, kita kena cari semua sekali dulu, guys. Cari ni. Ni cikgu letak dia sebagai M lah, ya. Cikgu letak dia sebagai M lah. Okey, cuba cari M. M tu pendek tau. Okey, mulakan. Berapa M? M dapat 15. Seorang lagi confirm boleh tak 15? Cikgu pakai Amy punya dulu lah, senang. Kalau lain bagi tahu cikgu. Sama tak 15 guys? Okey, kalau M 15, agak-agaknya berapakah Y? Semua sekali ni 15. So Y berapa? Y sama dengan 15 tolak 6. Kan? Jadi Y sama dengan 9. 9 lah, okey. Jadi X tambah Y sama dengan 10 tambah 9. 19. Tada! Okey, macam mana? Batrisya boleh faham tak? Boleh. Adam okey lah, Adam. Marisa okey. Farhan okey. Farhan Muhammad? Boleh. Umairah? Umairah okey je. Zaki pun okey je kan? Farhan okey. Bagus. Okey, well done. Okey, lagi. Kita masuk lagi. Mencabar lagi ya guys. Ada lagi warning. Okey, soalan yang kedua. Lengkapkan hubungan antara setiap panjang sisi bagi segitiga berikut. Okey, besarkan sikit. Nampak tak? WX. So, yang belum ada lagi ni. Okey, dah. Yang kedua, XZ. WX. Jadi yang belum ada adalah WZ. Okey, dah. Lagi WZ.
WZ, WZ, WX yang belum ada, XZ. Ini senang sangat ni guys. Dapat macam ni soalan bonus lah ni. Soalan bonus lah. Okey dah, remove ya lagi. Okey, raja di bawah iaitu PRT dan juga QRS garis lurus. Okey, tak ada apa sangat itu, biarkan. Panjang RT adalah 2 kali panjang PR. 2 kali panjang PR. Maksudnya ni 2 kali ganda lah. Okey, tak apa. Soalannya, hitungkan panjang RT. RT mana? RT, panjang ni. Okey, jadi senang sangat ni guys. So, segitiga dah ada. Kita nak cari sini. Mulakan guys. Mulakan. Apakah panjang RT tu? Okey, siapa dapat? Komen. Apa jawapan korang? 24 Okey, 25 kuasa 2 tolak ya guys. So, dapat 24. Logik lah, dia kurang sikit kan. Jadi dapat 24. Macam tu je. Okey, dapat 1 markah. Okey, yang kedua dia nak cari PR. PR pula, PQ. Sebut lain-lain lah. PQ ni. Okey. Jadi, cikgu tinggal pada awak. Sebelum tu guys, korang kena cari dulu sini berapa. Okey, berapakah yang ada dalam kotak tanda soal tu guys? Ingat tadi 2 kali ganda kan? Jadi berapa situ? Kalau sini pun 24, agaknya sana berapa? Separuh. 24 separuh jadi 12. Boleh? Kan dia kata 2 kali ganda, jadi separuh lah. Pendek kan? Okey, mulakan. Itu hypotenuse dia. Okey, dapat jawapannya, sila komen. Uh, 15. Kawan-kawan lain dapat 15 tak? Sama ke guys? Okey lah tu. Amy dengan Batrisha dah cakap 15 tu betul lah tu kot. Kan? Betul lah tu, 2 orang cakap tu. Okey. Cikgu move lagi. Tak banyak tinggal guys. Sikit lagi dah. Kita nak habiskan juga ni. Soalan ganas-ganas ni. Supaya kita makin mahir lah. Okey, dalam raja di bawah DEF bila sebuah segi 4 tepat dengan luas 4 sama. Segi 4 tepat tau. Segi 4 sama. Luas dia adalah 169. Ni maklumat kita. Cuba korang fikirkan sikit. Darab apa menghasilkan 169? Cuba korang try and error.
Agaknya panjang dan lebar yang sama apakah didarab dapat 169. Amy? Apa darab apa dapat 169? Nombor samalah sebab dia segi empat sama. Cuba teka. Tiga belas darab 13. Okey. Betul? 13 darab 13 kita akan dapat 169. Okey, ada cara lain tak? Ada sahaja cara lain dia. Korang ambil 169 ni punca kuasa 2 je lah. Korang dapatlah 13. Senang. Ataupun guna cara macam Amy tu, cuba jaya. Try lah 12 darab 12. 11 darab 11. Kalau kecil, besarkan nombornya. Macam tu. Dah dapat. Jadi kat sini pun 13 lah guys. Nampak tak segitiga dah ada. Jadi cari parameter dalam cm kawasan berloreh. Jadi ni pun 13. Sini dah ada 5. Masalahnya sini belum ada ni. Okey, kita anggaplah situ sebagai X ya guys. Okey guys, cuba korang cari X tu. Mulakan sekarang. Okey. So, Amy kata 12, Batrisha pun kata 12. Betul ke kawan-kawan dapat 12? 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okey, betul lah 12. Jadi dia nak parameter tau. Tambah semua sekali. 13 tambah 13 tambah 13 tambah 12 tambah 5. Okey, berapa dapat? RM56. Itulah parameter dia. Parameter dia. Tak susah lah kan? Parameter dia. Okey, cikgu move lagi ya. Tinggal sikit lagi guys nak habis. Sikit lagi ni Okey, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey guys. Agaknya berapa situ? Sebelum tu ni korang kena settlekan dulu ni guys. Cuba tekan calculator. Punca kuasa tu dapat berapa? Terang calculator. 169. 13. Ya, betul. 13. Tulis dulu. Dah. Korang boleh carilah dalam kotak tu apakah nilai kotak tu.
Okey, berapa dapat Batrisha? Dalam kotak tu sepatutnya dapat berapa? Okey, 5. Good. Okey, now sini pula. Okey, berapa dalam kotak tu? Lapan kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 dapat 17. Okey, betul. Dah settle. Okey, bandar Q terletak 24 km ke timur. Kita ulang kaji balik. Timur, okey, utara, barat, selatan. So, ke timur ke sinilah. Kan? So, terletak 24 ke timur. Kita buat terletak ke timur. Inilah kan? Sebanyak 24 km. Bandar P, ni bandar Q. Kan? Dia sebut bandar Q kan? Terletak, okey lagi. Bandar P pula, apa ni? Q terletak 24 ke bandar timur. Bandar Q terletak 24 km ke timur bandar P. Oh, okey. Ni P, ni Q guys. Soalannya terbalik sikit. Bandar Q terletak 24 km ke timur daripada bandar P. Soalannya belik. Sebenarnya ayatnya macam ni je. P ke Q je lah. Lagi bandar R terletak 15 km ke utara dari bandar Q. Dari bandar Q naik ke atas 15 km. Hitungkan jarak terdekat dalam km. Maksudnya P ke bandar tersebut, iaitu R. Okey, berapa kat sini? Itulah soalannya. Okey, mulakan guys, kira berapa dapat? (24 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2). Dapat 18. Betul? Kawan lain dapat 18 ke? Ke tak? Jom kita cek. Punca kuasa bracket 24 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. 28.3 Batisha. 28.3. Kalau ada poin, masukkan poin. Cuba dapat 28. Batisha, cuba Batisha tengok balik. Betul tak? Cuba Batisha tekan balik. Tambah Batisha sebab nak cari yang panjang ni. Kita nak cari yang panjang. Nak cari yang panjang kena tambah. Okey. 28.3. Batisha kena ambil, kalau ada perpuluhan, kena ambil perpuluhan juga. Okey. Nak ambil 2 perpuluhan pun boleh. 280. Kosong belakang tu kita abaikan lah. Jadi 28.3 je lah. Boleh Batisha ya? Jadi kena ambil juga perpuluhan. Jadi jarak yang paling dekat inilah 28.3. Jarak yang paling dekat 28.3. Okey. Kita nak masuk soalan terakhir kita. Sebab masa pun dah suntuk dah ni. Kita nak masuk soalan terakhir. Soalan-soalan macam ni memang mencabar sikit lah. Sebab kita nak kena bayangkan macam mana bentuk-bentuk yang diberikan ni.
Okey, Jensen berjalan 600 meter ke arah timur. Kita melukis. Anggaplah kita punya Jensen kat sini. Ke arah timur dari titik P. Dari P. Dari P mesti sini P. Dari P ke titik Q. Jadi maksudnya gini. Itu maksudnya. Jensen bergerak ke arah timur. Dari P ke titik Q. Okey, ke arah timur sana. Jensen berjalan 600 meter ke arah timur. Dari P ke titik Q. Seterusnya berjalan 800 meter ke arah utara dari titik Q. Okey. Jadi ke sini 800 meter. Dah. Cuba cari apakah jawapannya. Jensen berjalan 600 meter arah timur dari titik P ke Q. Terbalik. Patutnya macam ni lah ya. Dari P ke Q. Tapi sama jugalah guys. Mana-mana pun sama je. Sama je guys. Sama je. Jadi mana-mana okey lah. Sama je. Okey, apa jawapannya? 1000 je. Ini tambah atau beresya? Bertambah ya. Sebab dia adalah nak cari hipotenus. Dapat 1000. Okey, 1000 meter. Ini pun 1000 jugalah. Jadi macam mana korang lukis pun jawapannya sama je. Okey, lepas tu soalan apa lagi? Jika Jensen berjalan terus dari titik P ke titik R. Titik P ke titik R. Inilah. Okey, cari beza antara kedua-dua jarak. Okey, maksudnya kalau P ke R, kita akan dapat 1000. Tetapi kalau kita melalui jalan biasa, berapa kita dapat? Itu maksudnya. Okey, kalau jalan biasa, kira 800 tambah 600 jalan biasa. Tolak jalan dekat adalah 1000. Jadi inilah bezanya. Okey, berapa dapat guys? Cuba try tolak. 400 meter beza dia. Okey, faham tak? Jadi lukisan ni korang lukis macam mana pun sama je sebenarnya kan? Sama je guys. Cuma kena lukis jugalah. Cuma ayatnya belit-belit sikit. Sepatutnya yang ni betul. Lukisan ni betul sebab dia kata timur dari titik P. Kita bermula dengan P. Bermula dengan P ni. Yang ni cikgu bermula dengan Q. Salah sikit lah. Tapi bentuknya sama je. Pengiraan dia pun sama. Cuma arah jalan je. Ya guys? So, okay. Nak tanya apa-apa tak guys? Kita dah habis masa cukup dah ni. Ketutup dah masa dah. Ada apa nak tanya tak sepanjang pembelajaran kita ni? Dah lama ni, takut korang penat pula. Boleh faham tak guys? Batisha okey kan? Batisha nampak